Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bolehlah ya Allah, bolehlah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, Assalamualaikum. Dengar suara Kak Nur sekarang? Ha, ya Rabbi, ya Allah, ya Fatah, ya Alim. Akhirnya, akhirnya dapat juga kami bersatu hari ni. Setelah banyak sangat cabaran teknikal. Maklumlah, mak-mak kan. Mak-mak kau ni, dia memang susah sikit nak buat ni. So, sahabat-sahabat Kak Nur sekalian, follower-follower, anda dengar suara Kak Nur? Dengar suara Kak Nur? Kalau dengar, boleh tak bagi sokongan moral dengan sharekan dekat page korang, dekat wall korang. Alhamdulillah dapat juga dengar. Okay guys, so hari ni kita ada dua orang tetamu yang sangat istimewa. Tetamu yang sangat istimewa. Mereka ni kategori orang kuat Kak Noh. Orang kuat yang di mana kita orang zaman-zaman Kak Noh jatuh last time guys. Jatuh tu golek dok lah kan. Pergilah berniaga bisnes, lepas tu pergi kelas. Diorang ni memang dah ada bidang masing-masing. Seorang ni memang orang kata daripada diorang ni orang pulau. Dua orang pulau. Seorang Pulau Labuan. Seorang lagi Pulau Langkawi, Kak Noh Pulau Pandan Jauh ke tengah Gunung Daik bercabang 3. So hari ni niat Kak Noh kita orang bersatu dekat page ni sebenarnya nak kongsikan pada anda apa yang kita orang lalui. Just pillow talk je guys, pillow talk. Nak tengok pengalaman yang ada sahabat-sahabat Kak Noh kata macam mana dia orang berniaga kat rumah, macam mana nak start. Lepas tu daripada Puan B, contoh dia daripada puteri kapal sekarang beralih kepada puteri zumba basikal. Macam Cik Su, wanita yang sangat hebat. Dia dulu korang boleh cakap dengan dia lah. Kalau nak pergi nak pergi Bangkok ke, nak pergi Bali ke, nak pergi mana-mana, dia boleh buat travel agency. Tapi sebab COVID, macam-macam dia buat. And then sekarang dia fokus untuk NGO pula. Bukan kaleng-kaleng guys. Fatin, Nuris. Lepas ni Nuris pula. So aktiviti kita setiap hari Isnin adalah Ladies Talk. Okay, Ladies Pillow Talk, heart to heart. Dan dua orang ni lah dua orang founder bisnes masing-masing yang percayakan Kak Noh punya terapi yang paling kelakar kan, daripada kosong, kelang kabut tak tahu nak buat apa, dia orang tetap support. So what I'm trying to say here, what I'm trying to share here is like, boleh tak Cik Su ceritakan diri Cik Su, bagaimana Cik Su jadi Cik Su hari ni sebagai pandangan ibu, wanita, dan macam mana kita nak support bisnes orang. Lepas tu B pula, macam mana you punya pengalaman as ibu buat bisnes jatuh bangun dan kenapa kita bertemu dekat sini. Simple like that. Okay, kita start siapa dulu? Kita start Cik Su dulu nah. Lepas tu B, kau fikir B Okay, jom. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih. Orang kata apa? Hebat, wanita hebat dua orang ni yang bersama dengan orang kata apa? Yang bersama dengan orang kata Cik Su malam ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum lagi sekali. Salam sayang daripada Pulau Langkawi. Kan? Jadi Cik Su bersyukur sangat sebab malam ni dijemput untuk buat perkongsian. Yalah, kita nak, orang kata apa, nak buat apa-apa pun sebenarnya naluri ibu kan. Namanya ibu ni, bila ibu ni kita fikir apa yang terbaik untuk anak-anak.
untuk keluarga. Jadi of course lah big why kita tu adalah family first. Kan. Jadi bagi Cik Su kepada usahawan-usahawan di luar sana atau bakal-bakal usahawan, sebenarnya apa yang perlu kita ada ni, yes, kalau kata kita ada ilmu, memang is the bonus. Tetapi yang paling penting sekali sebenarnya bukan ilmu dulu. Perbetulkan hati kita, niat kita tu dulu. Maksudnya kalau kata kita ada ilmu pun hati kita tak betul, hati kita tu tak seiring dengan ilmu tu pun, sebab tu kita buat tak menjadi. Kan, itu kalau bagi Cik Sula. Sebab sebelum ni bila kalau nak cakap bab ilmu, mungkin ada lebih ramai daripada kita ibu-ibu kat luar sana, banyak yang ilmu, hebat-hebat. Tetapi kalau kata kita tak berbetulkan niat kita, tak berbetulkan tujuan kita, tak ada impian kita, ada ilmu pun tak guna sebab dia tak jelas. Kan dia tak jelas. Jadi macam Cik Su, apa yang Cik Su ada hari ni? Cik Su bermula daripada mana? Macam bagi Cik Su, dulu Cik Su pun makan gaji. Bila makan gaji, kita tak payah fikir. Orang kata apa? Ada sale ke, tak ada sale ke, yang tahu hujung bulan ada gaji masuk. Tapi benda ni totally different, berubah bila Cik Su ada anak istimewa. Bila kita ada anak istimewa, kita punya komitmen dengan kerja dah tak boleh 100%. Kejap appointment, jumpa pakar, gerak. Sebab bila kita masalah kat sini adalah bila masalah anak kita masalah kronik. Masalah kronik di sini maksudnya kita every month kena ada appointment. Jadi daripada situ kita berubah dah persepsi kita. Dulu kita biasa makan gaji. Bila kita makan gaji, kita tak tahu biarlah tukang terbalik ke, ribut taufan ke, kita tahu hujung bulan kita dapat gaji. Tapi bila kita dah nak mula berniaga ni, kena guna kepakaran yang ada. Macam tadi Kak Nur cakap, yes, Cik Su pengalaman dalam bidang pelancongan adalah 20 tahun. Tetapi maksudnya bila sampai satu tahap sebagai seorang wanita, Cik Su yakin semua ibu-ibu akan buat perusahaan macam Cik Su. Cik Su ambil keputusan berhenti kerja disebabkan bila anak Cik Su ada dekat hospital. Sebab kita sebenarnya masa kita masih bekerja, Cik Su ni sarankan kepada ibu-ibu di luar sana jangan jadi macam Cik Su. Ini pengalaman pengajaran untuk diri Cik Su. Sebab apa-apa sebenarnya kita kena mengakui kesilapan kita dulu. Sebab apa yang terjadi terhadap diri kita sebab kita ada kesilapan masa lampau kita. Sebab apa yang terjadi, kita jangan salah takdir, jangan salah orang tu, jangan salah orang ni. Actually sebenarnya Allah bagi dugaan, bagi apa-apa kat kita sebenarnya ada asbab. Mungkin Allah nak bagi kita berubah ke jalan yang lebih baik, jalan yang diredai. Sebelum ni Cik Su travel, China lah, ke sana lah macam Kak Nur cakap, Thailand lah ke merata. Jadi memang kita sayang anak kan, kita sayang anak. Sebab malam ni kita nak talk about kepada ibu kan. Jadi Cik Su tak pernah cerita kat mana-mana. Ini dalam sesi dengan Kak Nur sebab Kak Nur mau kepada keibuan. Jadi Cik Su nak share. Jadi semasa anak Cik Su kat hospital, Cik Su cuma Allah bagi 2 pilihan. Waktu tu nak ambil anak, nak ambil kerjaya. Maksudnya memang betul-betul dua pilihan. Sebab tu Cik Su nak wanita-wanita yang sekarang ni yang masih anak diberikan kesihatan yang baik, semua jagalah. Jaga betul-betul. Maksudnya bahagi masa sebaik mungkin. Jangan buat kesilapan macam Cik Su. Kita cakap kat mulut kita sayang anak. Tapi sebenarnya adakah anak kita ni betul-betul dapat perhatian daripada kita, dapat kasih sayang daripada kita? Adakah diorang cukup lengkap? Bukan lengkap dari segi kita boleh bagi duit, boleh hantar tuition, boleh bagi apa kemahuan anak kita. Sebab tu bila anak kita kecil-kecil dia tak ada kasih sayang, dia rasa dia tak disayangi, bila dia rasa dia tak cukup sempurna, bila besar sebab tu dia tarik perhatian kita. Dia akan buat perangai, dia akan, dia nak tarik perhatian kita. Sebab tu bagi Cik Su, kenapa Cik Su diduga semasa anak Cik Su umur 5 tahun, sebab Cik Su fikir waktu Cik Su sibuk dengan kerjaya. Cik Su nak buktikan maksudnya kepada majikan yang kita ni baguslah konon kan. Kita ni hebat sangatlah dalam kerjaya. Kita boleh tunjuk yang kita ni macam woman walking lady lah. Maksudnya ke mana kita pergi tak ada masalah. Bos suruh apa sebab kita nak tunjuk performa yang bagus. Dah dapat nak bonus, nak orang kata apa naikkan pangkat, naik gaji. Itu semua asbab sebenarnya. Duit tu adalah asbab sebab tu kita kata memang betul. Kita kata duit tu tak ada duit apa pun tak jadi. Cik Su tak nafi benda tu, tapi sebenarnya duit tak boleh beli kebahagiaan yang
yang bagi Cik Su. Sebab Cik Su alami benda ni. Tapi masa yang sebelum yang Cik Su kata berlaku yang anak istimewa ni, bayangkan bila kat hospital, kenapa waktu tu Cik Su tak fikir, kalau aku tak bekerja ni, nak bayar duit rumah, nak bayar duit kereta, nak bayar tu, nak bayar ni. Kenapa waktu tu kita berserah kat Allah kan. Jadi memang tak cukup. Suami kerja seorang dengan kita dah sebelum ni kita dah ada beli rumah, beli kereta, beli apa, maksudnya kita ada hutang yang melebihi daripada pendapatan. Lepas tu anak pula sakit kronik. Tapi kenapa waktu tu kita berserah? Alhamdulillah, kenapa sampai sekarang kita dulu kita fikir, kalau aku kerja seorang kan tak cukup lah, laki aku nak sara kena kerja dua. Jadi sebab tu kita kata sebenarnya bila Allah bagi sesuatu terdetik kat diri kita, maksudnya Allah dah bagi ruang, bagi cara dah untuk kita nak permudahkan benda tu. Jadi kita kena yakin. Sebab bila Cik Su ambil keputusan nak berhenti ataupun nak berhenti kerja ataupun tak nak berhenti. Bila Cik Su ambil keputusan untuk berhenti kerja, of course lah awal-awal struggle lah. Kita biasa income berdua. Lepas tu tiba-tiba income seorang. Of course tak cukup. Tak cukup satu, rumah nak kena tarik, kereta nak kena tarik, bank telefon. Gila kot. Jadi waktu tu Alhamdulillah, sebab tu kita kata ilmu tu sangat penting dan jangan kedekut untuk melabur untuk ilmu, sebab dengan ada ilmu lah rumah, kereta Cik Su tak kena tarik. Kenapa? Sebab waktu kita musibah, kita juga diberi salah satu, orang kata dalam musibah tu ada juga keberkatan dia. Di mana waktu tu Cik Su buat dia surat kepada bank. Saya kata anak saya sekarang ni kat ICU. Anak saya terima rawatan. Dan Alhamdulillah Cik Su minta dengan doktor buatkan satu surat. Kita attach bagi dekat bank. Dan Alhamdulillah atas budi bicara. Sebab tu kita jangan just terus bank ke mana-mana ke. Cik Su tak kata ni, maksudnya itu pilihan Cik Su waktu tu. Okay? Jadi untuk anda yang mana-mana yang berlaku musibah kat diri kita jangan cepat melatah. Relax dulu dan tenang. Lepas tu fikir solution. Maksudnya memang betul, kita faham. Macam Cik Su faham. Kita berhutang dengan bank kot. Kita bukan beli rumah cash, kita bukan beli kereta cash. Tapi sebagai umat Islam, kita diajar, kita berhutang kena bayar. Sebab benda tu bukan benda yang kita beli cash kan. Jadi kalau betul lah waktu tu bank tarik kereta, Cik Su yakin, Cik Su keluar hospital, of course anak dia kena ulang alik pergi terima rawatan. Betul, jadi of course kenderaan tu dah jadi satu kewajipan. Bukan kata nak riak ke, kita ada kereta ke apa, tidak. Tetapi benda tu dah kewajipan. Kita kena ada untuk kemudahan anak kita. Tapi kalau dah bank tarik, kita nak buat macam mana tu, hak bank. Sebab kita bukan bayar hutang habis lagi. Tapi bila atas budi bicara tu, sebab tu Cik kata, bila berlaku apa musibah, kita jangan cepat melatah. Kita jangan cepat menuding jari, orang tu salah, orang ni tak nak tolong aku. Kenapa aku macam ni? Dok salahkan nasib, salahkan orang. Tapi kita tak duduk dan kita tengok parti balik apa kesilapan aku sebenarnya. Kan. Macam Cik Su yakin mungkin waktu tu Cik Su tak ada masa yang banyak untuk anak. Jadi ibu-ibu yang mana yang ada anak, yang hargai anak kita. Jangan buat kesilapan macam Cik Su. Sebab tu kalau korang nak tahu, Cik Su walaupun sesibuk mana pun, Alhamdulillah sekarang ni bila Cik Su, memang still walaupun after yang kata anak Cik Su istimewa, Cik Su still buat travel, tetapi kita dah tahu dan kita minta, kita ni sebab tanggungjawab tau, anak-anak kita dah minta, bukan minta izin lah, lebih kurang macam ni mama nak pergi kerja tau, doakan mama. Jadi kita kena inform dia orang, maksudnya dia akan doakan kita setiap kali kita nak pergi jumpa klien ke, jumpa customer ke, nak pergi buat trip ke apa, Cik Su kan cakap, sebab kita dah ambil masa mereka. Sepatutnya kita ni kena duduk dia orang, kita kena didik dia orang, tapi kita dah ambil masa yang kita sepatutnya dengan dia orang ni, kita dah pergi guna untuk orang lain yang kan macam tu. Sebab tu bila kita bahagiakan orang lain, tapi kita tak nak bahagiakan orang yang kita kata big Y kita. Big Y kita biar, tapi orang lain kita layan bukan main kan, sampai VIP gitu. Sepatutnya layan VVIP tu untuk kita punya family kan. Tapi kalau kita, family kita pun kita dah layan macam VVIP, of course kita sendiri akan layan kawan-kawan kita, serta-serta kita, kenalan kita, customer kita pun macam VVIP. Sebab kita dah biasa dengan layanan macam tu.
Sebab tu bila Cik Su kat sini sebagai ibu, malam ni Cik Su nak sarankan kepada ibu-ibu kat luar sana jangan buat kesilapan macam Cik Su. Sebab tu Cik Su yakin selama 6 bulan Cik Su duduk ICU, Cik Su duduk kat HDW, Cik Su duduk kat ward, 6 bulan tu macam Allah tu suruh Cik Su ni repay balik tau. Macam balas balik waktu yang kita tinggal anak kita. Kira Jadi, macam bila kita kita repair diri kita balik kan dengan Tuhan, connection tu. Betul. Sebab tu, bila jadi macam tu, kita belajar sesuatu. Sebab kita ni, bila kita tengok, orang kata apa, masalah orang lain, ataupun kesilapan orang lain, bukan kita, itulah, kenapa dia buat macam tu? Padahal kan. Sebenarnya, kita ni, bukan ada siapa pun sempurna. Cik Su cakap Cik Su tak sempurna. Dan Cik Su yakin, kita pun nak be lebih bagus. Sebab tu, pemilihan pemilihan kawan-kawan, memang sangat penting. Sebab tu Cik Su bersyukur. Macam kita pergi kelas kan secara tak langsung asbab. Macam Cik Su pun kalau tak pergi kelas, tak kenal dengan siapa tu Dr. Nur Ayu Sahad ni. Siapa dia? Kan? Of course. Sebab apa? Asbab walaupun kita jumpa sekali dua kali, mungkin sebelum ni roh kita dah pernah ada connecting. Roh kita kan, sebab tu kita kata kita punya roh ni daripada roh yang baik-baik. Of course bila kita dapat jumpa balik, kita pun cepat orang kata apa, sel-sel tu orang kata berhubung kan. Macam tu juga kita. Sebab tu dia bila ada satu benda yang bila kita have more love, kita duduk dekat-dekat dengan orang pun nak duduk dekat dengan kita. Sebab kita sentiasa tak ada masa nak mengumpat, tak ada masa nak membawang. Kita memang bawang kita hebat. Bawang kita buat duit. Kan, sebab tu yang saya sangat-sangat suka. Kita membawang yes, tapi kita membawang siapa hasil macam ni. Apa yang kau kurang, kita sama-sama bagi semangat bagi kawan kita tu. Dia jadi agresif. Kita cemburu, bagus. Cemburu tu memang Yesus suka. Tapi cemburu untuk nak kawan-kawan kita berjaya dan kita nak berjaya macam dia. Bukan cemburu fikir aku nak jatuhkan si Bibi ni, aku nak jatuhkan ni, aku nak jatuhkan Dr. Nur Ayu ni. Tak. Kita bila dalam kelas kita ni tak ada masa pun nak fikir nak jatuhkan siapa, nak ambil kerusi siapa nak ambil kerusi, ambil lah. Sebab kita fikir apa yang manfaat yang kita nak tinggalkan. Kan, maksudnya yang itu yang kita nak bagi nampak. Jadi macam tadi Kak Ayu ada share, Cik Su ni memang sebelum ni berkecimpung dengan industri pelancongan dah 20 tahun. Tapi my PKP ni ya Allah memang struggle. Awal-awal tu bayar Kak Nur tu 20 tahun. Lepas tu bila dah struggle tu nak buat apa ni? Jadi Cik Su ingatlah kata-kata daripada Dr. Azizan kan, daripada Sifu Najib. Jadi apa yang ada di tangan, jangan kita fikir benda yang tak ada kat tangan kita. Sebab tu Cik Su perasan waktu tu kita nak ada ikan bilis yang adik nak buat majlis perkahwinan tapi tak boleh kan sebab PKP. Jadi sebab hari-hari kan Sifu suruh buat live. Jadi aku nak buat live apa? Hari-hari kita kan nak cerita tentang pelancong. Orang dah kena tengok dinding rumah je kan. Tak boleh nak keluar rumah. Duk cerita pasal tempat pelancong kan orang maki kita kan. Nak sibuk nak suruh pergi melancong. Orang kena kurung kan. Jadi nak cerita topik apa ni kan. Jadi cerita pasal ikan bilis. Tengok-tengok order masuk. Ya Allah rezeki. Sebab mungkin Allah. Kadang-kadang tu kita kata hidup kita ni macam roda. Waktu yang PKP orang lain memang terus terduduk. Kita waktu PKP pula, kita jadi naik. Kan, kadang-kadang kita pasal dalam asbab tu, asbab sebab dekat dapur ada ikan bilis je lah ceritanya. Asbab tu kata kat dapur tu ada ikan bilis je. Sebab tu dia kita kata, guna apa yang ada, tak payah buat keluar duit, pergi beli ikan bilis. Jual ikan bilis yang ada. Lepas tu, Cik Su kumpul order. Sebab tu, kalau dalam ni ada ibu-ibu yang macam mencari peluang perniagaan ke apa, Cik Su tak kisah. Cari je lah. Sekarang ni banyak betul-betul produk-produk ataupun apa-apa saja servis yang dia orang nak dropship. Yang kalau korang tak ada modal, korang join je jadi dropship kan. Jual dulu produk orang. Jangan terus tiba-tiba nak berniaga terus nak jadi founder. Korang ingat jadi founder ni senang? Nak kena kira posting, nak kena kira packaging. Kan? Nak kena kira kalau buat sistem reward ni nak kena kira benda tu berbaloi ke tak untuk team. Banyak. Kan nak kena nanti apa nak kena buat kelas-kelas coaching. Jadi kalau kita rasa kita baru newbie, janganlah kita buat ikut kemampuan kita. Bagi Cik Su,
jadilah dropship dulu, belajar dulu selok-belok berniaga tu. Jadi daripada situ barulah kita macam ada ilmu. Jadi ada ilmu, lepas tu kita buat produk kita sendiri, orang yakin sebab kita dah melalui fasa-fasa tu, kita belajar step by step. Sebab kita ni niaga pun ada proses, bukan niaga hari ni esok nak kaya. Kalau niaga hari ni esok nak kaya tu jual benda lain tu. Jadi sebab tu kalau kita meniaga ada proses dan ada hari kita dapat banyak, ada hari kita dapat sikit. Jadi tak habis lagi, baru nak naik ikan bilis. Allah, ikan bilis pula stok tak ada. Korang kena dengar Cik Su kalau habis. So nak bagi Cik Su relax kejap. Tengok tadi daripada mana Kak Nur cakap. Hebat tak hebat kawan-kawan Kak Nur ni. Sebelum tu Kak Nur nak highlight dulu. Terima kasih Kak Nuris. Terima kasih Kak Fatih. Terima kasih kepada Ya Allah. Salah seorang Kak Ija daripada Kip Dara. Kak Fari, Kak Ija. Tepuk weh Kak Ija kata bila nak masuk. Nak join dia pula nanti. InsyaAllah kita akan join. Best gila kan. So sebenarnya hari ni just Kak Nur nak bagi tahu tau. Waktu itu kan Cik Su, Kak Nur diam sekejap 2 bulan selepas Hari Raya. Kak Nur tengah sakit. Bila tengah sakit, Kak Nur pergi menghadap Kak Ija, tolong jadi dropship. Kak Nur nak cakap, Kak Nur nak jadi dropship Kak Ija. Daripada itulah Kak Ija walaupun dia pakar dengan orang berpantang kan, dia tak pernah sombong. So waktu selain daripada tu macam Bibi selalu telefon, message, kau okey ke Bi, kau okey ke you, kau okey ke kan. Lepas tu Cik Su pun keep update. Kalau Kak Nur macam ni, so Kak Nur fikir apa yang kita boleh buat together tau. Tu yang bila Kak Nur fikir balik, kenapa kita nak, macam Cik Su cakap lah tadi, macam Bibi dah cakap kan, kita perempuan ni hebat, kat dapur pun kita boleh berniaga, kat dapur pun kita boleh buat. Tapi satu, kita punya kelemahan adalah kita fikir semua orang, tapi orang tak fikir, orang lupa nak pujuk kita. Kerana itulah Nur Ayu Sahat ni ada, bagi mak pujuk korang. Kita ingatkan balik perempuan kena make up, ingatkan balik perempuan kena wangi, ingatkan balik perempuan kena cantik dan sihat. Perempuan pun kena support each other tu. Itulah sebab yang Kak Nur turun padang, Kak Nur buat terapi kita. Yang kita macam muka apa? Kerana stres tu membunuh. Betul kan? So sekarang ni tadi Cik Su, thank you so much. Okay, kita simpan Cik Su sekejap. Kita dengar Puan Bibi punya cerita yang di sebalik senyuman dia tu, dia balik daripada Zumba tadi ni, dan dia sebalik dia tengah exercise tu, di mana perjalanan dia bermula apabila anak dia sakit. Kan Bi? Cerita sikit Bi, sikit-sikit macam Cik Su tadi, dia cerita sikit-sikit dan bagi semangat ke orang lain. Kenapa? Dan sebab kita bertemu kat sini, sama-sama grow dengan kembang dengan merak kita sendiri, sayap kita sendiri. Kan Cik Su kan? Kan Puan Didi kan? Go first D. Okay, hai. Assalamualaikum. Saya biasa panggil Mami. Semua anak-anak pun yang panggil Mami, kawan anak sekolah pun mak panggil saya Mami. Kalau ada kawan-kawan anak-anak semua pun panggil Mami. Anak-anak sepupu pun semua panggil Mami. Okey, panggil Mami je lah ya. Okey. Hai Mami. Memang bekerja. Macam Cik Su cakap, Bi pun memang dulu bekerja. Yes. Okey, Bi memang bekerja, makan gaji. Bi sudah dalam shipping lebih kurang dalam 10 tahun lebih. Bi kerja, pasal tu Bi makan gaji. Tapi macam Cik Su cakap, Bi ada komitmen anak-anak. Bi anak ramai, anak 5 orang. So komitmen tu memang banyak. Lepas tu masa mula-mula tu husband kerja, Bi kerja, dari income kira banyak lah, dua-dua kerja kan. Lepas tu Bi dikejutkan anak Bi sakit jantung, yang anak Bi yang ketiga. Dia sakit jantung, jadi doktor beritahu mau kena operation, mau hantar pergi Korea, pergi Seoul. Dalam masa sedang buat medical check up untuk anak tu, sedang ulang alik review hospital dalam 3 tahun macam tu di hospital. Dari Labuan, saya dari Labuan dari Labuan ke Kota Kinabalu Sabah. Kita perjalanan dalam setengah hari lah macam tu. Jadi kita buat di sana, lepas tu doktor beritahu anak ni akan dihantar untuk buat pembedahan jantung sebab dia mempunyai jantung
sakit 4 serangkai, tahu kan? 4 serangkai. Jadi dalam masa masa untuk membuat pembedahan tu, untuk persediaan pembedahan, Bi dikejutkan dengan anak Bi yang kedua. Rupa-rupanya anak Bi yang kedua lagi lah, dia pun mengalami sakit jantung. Dia lagi jantung sudah bengkak, hati sudah bengkak. Bi terpaksa berkampung di hospital di Kota Kinabalu, Sabah, Hospital Likas setahun lebih jaga dia. Dia ICU, buat biasa, keluar seminggu, masuk. Macam itulah keadaannya sampailah setahun lebih itulah. Jadi masa tu Bi terpaksa buat keputusan, Bi ambil keputusan, Bi resign. Bos Bi cakap, okey, kau resign untuk sementara waktu dalam 6 bulan, tapi Bi tidak boleh teruskan bekerja sebab anak memang sakit. Lepas tu Bi terpaksa jaga anak tu, anak Bi yang di Hospital Likas, yang nombor 2 tu LD. Lepas tu husband jaga yang satu orang ni, yang ID. Dan masa tu 7 hari bulan 4 2014 anak B ID yang nombor 3 hantar pergi Korea jam 12 malam, tengah malam, hantar pergi Korea di Seoul untuk buat pembedahan jantung dia. Dan masa yang sama 7 hari bulan 8 hari bulan pagi, 5:30 pagi, B terpaksa bekerja bawa anak B ke hospital yang nombor 2 tu sebab mengalami kesukaran bernafas dan terpaksa dimasukkan ke ward ICU. Jadi kami asing-asing, husband jaga yang di Korea, B jaga yang di Sabah. Jadi masa tu masing-masing lah dengan komitmen sendiri. Sampailah anak B dah boleh buat apa-apa, sampai dia pun dah boleh bercakap semua macam apa, sebab bila tahu keadaan jantungnya memang kritikal, memang tidak boleh buat apa-apa sebab organ di dalam badan dia memang sudah dilated cardiomyopathy, memang sudah tidak boleh buat apa-apa. Operate pun sudah bengkak, tak boleh function. Ya, tidak function, dia tidak boleh bergerak. Jadi macam itulah keadaannya sampailah selepas adik dia balik di Korea 1 bulan di Korea, dia balik, dia jumpa abang dia, lepas tu dia masuk ward. Dia masuk ward, jumpalah sekejap. Dan masuk ward tu, ingat lagi masa tu bulan puasa memang Bi kena berpuasa di ICU selama 2 minggu. Bi di ICU, lepas balik dari ICU dia sehat. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat anak Bi sehat. Anak Bi sehat, lepas tu balik rumah dia cakap dia nak beli baju raya tau. Dia nak beli baju raya 5 pasang untuk tahun 2014. Tapi Allah tu lebih sayangkan dia. Dia ambil anak B. Lepas tu itulah yang menjadikan B rasa macam nak mau kerja, nak mau tinggalkan anak sudah. Dia ambil anak B hari Jumaat bulan puasa jam 8 pagi. Dia ambil anak B dan B masa tu tak tahu nak buat apa sebab masa tu B di rumah, husband dah kerja antar abang sekolah. B nak buat apa, telefon orang yang dekat, telefon mak, bapak, kakak ipar, telefon bagi tahu. Bi dah tahu pun yang dia sebenarnya sudah pergi, dia tidak ada. Bi cakap dia tidak bernafas. Bi panggil dia tidak menjawab. Lepas tu masa tu tahu tak, sampai hari ni Bi macam fobia. Bi bukan salahkan takdir, bukan salahkan siapa-siapa. Cuma Bi tiada kekuatan. Masa tu Bi solat subuh di masjid, dekat rumah Bi ada masjid biru. Masjid tu memang anak Bi suka, arwah suka. Pagi tu Bi solat subuh. Macam sehingga hari ini Bi tidak berani pijak kaki ke Masjid Biru untuk menaikkan solat subuh. Sampai hari ini, biarpun sudah 6 tahun berlalu, Bi memang tidak berani. Bi akan buat solat subuh di rumah Bi. Bi cuba sudah, tapi Bi memang keberanian itu belum datang. Sebab Bi tahu tu masjid adalah anak Bi memang suka. Kalau limpah sana dia akan lalu di tepi, kami akan lalu di tepi tengok. Lepas tu saya beritahu, okeylah. Sampai hari ini Bi ada kekuatan tu, Bi paksa, biarlah. Dan Bi teruskan dengan anak Bi yang sekarang ni, yang ID, dan dia pun sedang menunggu bila appointment untuk buat pembedahan yang kali ketiga untuk dia punya jantung. Mudah-mudahan dia akan selamat lah. Jadi dan hari Amin. Dan Mesti selamat. Lepas ni Bi nak mau kerja, Bi jaga anak, Bi anak depan mata, Bi sepuas hati. So, macam Cik Su cakap, memang nak mau tinggalkan anak lah. Kalau Bi ke mana-mana, Bi bawakan anak. Bawa anak ke mana-mana Bi pergi.
Amin, alhamdulillah. Lepas tu masa PKP kan bisnes tu dia macam slow. Betul, slow. Shipping masa tu pun slow sebab banyak benda yang nak boleh buat. Lepas tu masa PKP tu sukan pun tidak dibenarkan. Jadi kita orang ada basikal dekat rumah. Ada basikal dekat rumah, di kayu basikal. Jadi terfikirlah kan masa tu join dengan si Punaji punya live, dia punya kita punya platinum circle. Jadi kita fikir betul cakap si minat business. So jadi di sana lebih cubalah belajar order barang, beli barang, macam beli jersey baju basikal dijual, dibuat minat. So kita orang satu family ni memang husband basikal, anak sulung basikal, anak ketiga semua basikal. Jadi diambil stok untuk pakai sendiri dan dijual balik. Alhamdulillah, kalau dijual tidak sampai 24 jam, memang stok licin. Memang best. Itulah sebabnya, ada sebab jugalah. Betul Cik Su, memang ada sebab benda yang jadi, memang semua ada sebabnya. Dan lepas tu belum tinggalkan dunia perkapalan, masih lagi on tapi slow. Dan apa yang membuatkan Bi semangat memang banyak sebab Bi pernah diperkatakan bini suri rumah tapi ada duit. Yang orang kerja tiada duit. Itu membakar semangat Bi. Orang selalu cakap, engkau suri rumah tapi engkau ada duit. Itu yang macam satu titik hitam di hati Bi, membuatkan Bi kuat. Jadi biarpun Bi suri rumah, Bi tetap ada income sendiri. Korang nampak kan? korang nampak kenapa kuatnya semangat mak-mak ni di sebalik apa yang mereka buat, jatuh bangun. Kalau kata Kak Nur lah kuat, sebenarnya secara jujur Kak Nur dapat kekuatan daripada sahabat-sahabat Kak Nur yang kuat ni, yang support Kak Nur. You bayangkan siapa tak, macam salah seorang sahabat Kak Nur tanyalah, dia kata, dia cakap, Kak, kau ingat ada orang kenal kau ke? Siapa? Nur Ayu Sahad. Contoh. Betul juga kata dia. In the terms of kita tak terkenal, tak tahu siapa. So ini, dua muka yang sangat kuat, yang kalau Kak Nur buat event, Kak Nur buat kelas, diorang bukan hantar diorang hantar diorang punya team. Sebab bukan apa? Sebab macam ni, sharing. Menunjukkan yang bahawasanya founder diorang, kita berniaga, kita bukan pandang duit saja. Tapi kita, macam Cik Su, cerita sebenarnya dia sebalik macam mana dia jatuh bangun. Macam mana dia berkorban untuk anak. Macam Didi, Puan B. Kalau tengok dia tak pernah nak cerita hal ni. Dia senyap je. Tapi kita ada one-to-one session, dan hati dia terbuka tahun ni. Dia cakap, boleh kita bantu sebab aku pandang kau macam anak aku dulu sakit. Kak Nur pun ada masalah jantung juga. Sebab orang kata, mak ni terbang macam mana pun pandang anak. Dan Kak Nur yang belum beranak ni pun, Kak Nur syukur bila jumpa sahabat-sahabat baik macam ni. Kak Nur cakap, kalau satu hari nanti Kak Nur pergi, video ni ada, biar anak-anak nampak, weh bestnya kawan-kawan mak ayah aku. Diorang bersemangat yang tak kisah bidang apa pun kau nak apa pun wahai anak, kau buatlah. Yang paling penting, balik rumah. Mak ada. Itu yang sebenarnya kita orang nak sampaikan pada anda. Kalau katakan macam tengok Cik Su sebenarnya first time dengar cerita Puan B ni, dia dah meleleh. Aku Kak Su, Cik Su dah habis dah dengan cerita si Bibi ni. Bibi pun dah tak larat dengan cerita orang. Melalak lah dia. So, kita back to Cik Su. Cik Su, tolong bagi kata-kata semangat ke sahabat-sahabat kita kat luar sana tu yang macam aduh hai, nak start balik kumpul duit dekat bank tu. Macam mana tu? Itu yang sangat mahal sangat daripada pengalaman 20 tahun Puteri Langkawi, Ratu Langkawi, Pulau Langkawi, dan Puan Didi pun nanti macam mana nak semangat balik, nak kumpul duit walaupun RM50 balik dalam bank tu. Pandangan Puteri Ratu Labuhan. So kita start daripada Cik Su, okey sayang
Jangan nangis Cik Su. Semua hak. Semua peluk dada. Terima Hak. kasih. Di. Hak. Terima kasih dan memang sangat terinspirasi dengar kisah apa sahabat kita, circle kita daripada Labuan sana kan. Jadi memang betul kita ibu-ibu ni memang sebenarnya kalau anak sakit tu biar kita lah yang sakit sebenarnya lagi sebab kita rasa kita sanggup tengok kan. Tapi bagi Cik Su, kepada ibu-ibu, kepada wanita-wanita kat luar sana, sebenarnya kita ni memang betul duit tu tak ada duit pun masalah juga, tak bahagia juga, tak cukup kalau tak ada duit. Tapi nak cari duit pun kita kena pilih juga. Nak niaga apa, kita kena search betul-betul. Bisnes kita nak jual bukan disebabkan keuntungan dia semata-mata. Sebab kalau kata kita main jual saja pun masalah. Masalahnya bagi Cik Su adalah macam ni lah. Sebab hasil tu kita nak bagi anak-anak kita makan. Kan, jadi sebab tu bagi Cik Su untuk nak ada duit lebih, nak ada saving lebih, sebenarnya bagi Cik Su senang je kalau kita pandai atok kewangan kita. Sebab kalau kata kita ni income RM30, belanja RM50, macam mana? Jadi kalau kita ni dapat 30, kita cuba minimizekan. Bukan kata tak makan. Minimizekan. Macam sekarang ni macam-macam, healthy lah, apalah macam-macam kan. Jadi cuba macam adjust menu kita. Dan daripada situ pun kita boleh saving cost. Mungkin sebelum ni duit dapur kita sebulan banyak ni. Jadi kita cuba cut kat situ. Bukan kata cut tu, duduk makan ayam, tak payah makan ayam tak? Bukan. Maksudnya kita ni kurangkan sikit dari segi pemakanan apa. Kita nak anak-anak kita sihat, keluarga kita sihat. Boleh duduk lama kita kalau kita jaga waktu. Dan waktu yang sama, bila kita jaga benda tu, poket kita pun terjaga juga. Daripada main makan, okey ada apa tu, beli. Beli balik rumah tak makan. Waktu nak membazir. Nak saving macam mana? Waktu buang duit, bakar duit kan. Jadi Nak dapat duit bukan senang. salah satu adalah dengan cara kita kontrol duit dapur kita. Kontrol duit dapur. Jadi kalau kata kita dapat saving, kata satu hari kita dapat saving RM8. RM8 cuba kali 30 hari. Kita akan nampak amount tu sebab manusia ni dia fikir macam mana aku nak dapat duit ekstra sebulan RM50. Sebenarnya cuba bahagi RM50, cuba bahagi dengan 30 hari. Mudah ya dia nak dapat. Tapi cubalah kalau kadang-kadang kita ni ternampak duit siling kadang-kadang tak heran naik 5 kupang. Cuba kumpul 50 sen tu. Kalau 30 hari, siapa nak bagi RM15? Kan hampir boleh top up dah. Itulah bagi Cik Su sebenarnya. Hargai nilai tu even benda tu 10 sen. Kalau kita belajar hargai 10 sen, insya-Allah kita lebih bila nak berbelanja tu bukan kedekut lah. Kedekut tu lain, Haji Bakir tu lain. Kita ni bukan kedekut. Kita nak belajar saving PKP. Jadi bagi Cik Su. Saving PKP. Saving PKP. Maksud Cik Su, sebab Cik Su guna benda ni, kenapa Cik Su cakap dengan sebab kita dah proven, kita dah ada bukti Cik Su guna untuk student-student. Dia orang nak pergi bercuti. Cik Su cakap, korang jangan guna duit PTPN. Sebab orang nak salah anggap. Orang nak kata lah budak-budak you ni beli handphone baru guna duit PTPN. Pergi cuti-cuti ni mesti dapat duit PTPN. Yang salah guna tu telah lah. Tapi yang kesian yang tak guna duit tu pun. Jadi dah disebabkan nilai setitik, semua nak dapat duit PTPN orang beli handphone, dapat PTPN pergi holiday kan. Jadi kita tak nak sebab suka judge orang. Jadi Cik Su ni ajar satu kumpulan student ni, korang nak pergi cuti, boleh. Apa kata korang buat tabung holiday? Macam tu juga kita buat tukarlah, tiru wasi. Jadi tabung saving kan. Jadi tabung holiday tu, kita kata okey, hampa dah makan tu kan brand-brand tu, ayam-ayam macam KK depan tu kan. Sekali hampa pergi makan yang set-set tu belas-belas, puluh-puluh. Burger dia, even burger saja pun untuk brand-brand tu, yang M kuning tu kan. Dah berapa ringgit. Jadi kalau lah hampa tukar makan burger juga, tukarlah brand lain sikit kan. Yang M kuning tu makan sebulan sekali. Bukan kita kata potong kan. Tapi kurangkan. Jadi kita makan yang burger biasa, nilai dia lebih rendah.
saving tu masuk tabung holiday. Hampa nak cuti, nak hebat, nak mewah, tapi nak guna duit mak bapak, tak malu ke? Kan? Jadi itu cikgu ajar student macam mana diorang boleh bercuti dengan traveller. Kita ajak mereka menabung sehari RM3. RM3 kalau 30 hari dah RM90. RM90 kali dah 12 bulan. Jadi mereka guna duit tabung tu untuk bercuti. Sebab tu yang mana-mana student yang ikut cikgu bercuti, cikgu bangga tak bawa mereka sebab mereka guna duit mereka. Lepas tu mereka siap pula ajar cikgu. Kita ada buat group kita nak pergi Krabi. Grup kita ni bila lecturer nak cuci, nak kemas rumah ke, nak misi rumput ke apa, kami yang pergi buat. Jadi duit tu depa masuk dalam tabung tu. Depa expect, maksudnya daripada idea kita saving RM3, maksudnya sikit lah kan. Tapi dia ambil upah dengan lecturer mana nak cuci quarters ke bilik ke apa, depa pergi kemaskan rumah, kemaskan persekitaran rumah guru-guru, lecturer depa. Sekali kan depa dibayar RM50 apa semua, depa duit tu depa tak guna untuk dia orang. Dia orang macam kalau kata dapat RM50, depa kata kami gunalah RM10 untuk abang minum-minum air ke apa. 40 masuk dalam tabung cuti. Jadi bila bercuti, sebab cikgu bawa dia orang. Bila bercuti, macam kalau untuk yang beli cenderahati tu duit poket masing-masing, tapi untuk bayar hotel, bayar transport, bayar untuk our company dengan makan dah masuk dalam tu. Depa masukin tabung tu, tabung untuk yang 15 orang. Jadi depa bila kita dah bayar duit package, duit tu tak ada lebih. Duit lebihan tu lah depa guna untuk makan. Nanti ada satu orang kontrol. Okey, kita ada duit tabung lagi berapa? Okey, kita makan banyak ni, baki yang mana? Seronok. Maksudnya depa bercuti dengan duit depa dan depa buat benda yang baik. Sebab tu kita kena puji. Sebab tu cikgu kata sebenarnya ada cara kita nak bercuti tanpa kita usik duit gaji kita. Tapi kita curi daripada tang mana-mana. Kadang-kadang kita duit baki 1 kupang 2 kupang tu kita melempar je. Tak nampak. Dulu cikgu nak naik Rapid KL, tak cukup kupang aku minta sedekah. Kan Rapid KL dulu kan ada tabung. Tak cukup berapa ting dia masuk tu kan. Takkan nak masuk duit 50. Dia tak ada baki. Dia kena masuk ngam-ngam. Aduh ni. Cikgu pernah masa tu dekat KL. Cikgu duduk KL dulu. Cikgu pernah nak naik bas Rapid KL. Ya Allah, sebab tu cikgu kalau orang kata cik ada duduk sekupang. Cikgu pernah alami, aku bagi je. Sebab kita pernah alami, sebab kadang-kadang kan orang nampak kita, dia tengok kita atas bawah. Kan, disebabkan sekupang. Sebab tu kita kata walaupun even, sebab tu kenapa cikgu kata walaupun sekupang kena appreciate, kena hargai. Sebab cikgu pengalaman, disebabkan sekupang tu lah aku tak boleh naik bas Rapid KL. Sebab apa? Orang nampak macam duit sekupang tak ada nilai, tapi untuk kita nak naik public transport ni, dia sangat-sangat mahal. Even dalam beg aku tu ada RM50, tapi Rapid KL tak laku. Dia nak kejap sekupang, aku nak cukupkan genap amount yang nak masuk dalam tabung dia tu. Dia kata, ya Allah, ni aku nak tunggu bah ni sampai bila lagi. Bayangkan kita duduk kat KL, bukan kita kata orang-orang sana tak ni. Kadang-kadang yelah banyak yang scam ke apa ke, kita hati manusia kan. Kadang-kadang tapi itulah alhamdulillah ada juga hamba Allah yang tolong disebabkan sekupang tu cikgu hampir tak boleh naik bas, tak boleh balik rumah. Padahal dalam wallet ada 50 tak laku dia nak sekupang. Dia nak 10 sen. Sebab tu cikgu, kalau Cik Kak Noh tanya tip, itulah tipnya. Cikgu pun kalau student nak travel dengan cikgu ajar macam tu. Dia pun akan rasa bangga bila dia pergi bercuti sebab dia guna duit dia. Dia akan lebih momen tu dia akan ingat dengan kawan-kawan dia tau. Kita pergi trip dengan cikgu ni, kita siap buat grup untuk cari dana lah. Dana bercuti tapi dengan guna tenaga mereka. Mereka kemaskan tempat dia orang punya, lecturer dia orang punya, lecturer dia orang ada buat kerja apa-apa. Jadi secara tak langsung, lecturer mereka pun nampak budak-budak ni bagus lah. Dia berpakat, dia boleh bertolak ansur. Maksudnya kita jadi asbab dengan kita nak bantu dia orang bercuti, dia orang pun boleh buat kebaikan dengan bantu lecturer dia orang, kemaskan rumah lecturer dia orang punya silaturahim dengan lecturer pun tambah rapat lah. Kan? Itulah. Betul. Kata yang macam ni lah sebab Kak Noh, sebelum Kak Noh betul-betul fokus dekat bahagian terapi ni, macam-macam Kak Noh buat. Lepas tu, masa Kak Noh cuti sakit tanpa gaji 3 tahun tak ada duit.
Sekarang ni baru nak melompat, orang kata bila masuk dalam perniagaan, baru Kak Nur nampak yang rupa-rupanya kita bukan bantu orang in the terms of duit je tau. Kita bantu orang untuk self-confident, daripada RM1 tu macam mana kita boleh dapat, RM10 tu macam mana. Yang paling penting, ukhuwah silaturahim ni. Kan? Sebab Alhamdulillah, bila Kak Nur fokus keibuan, Kak Nur dapat ramai orang-orang yang semangat keibuan ni nak bantu anda. Sebab tu orang kata macam, tak takut ke Kak Nur borak-borak macam ni? Kak Nur kata tak apa. Sebab biar orang tahu kita kuat bukan sebab kita kuat dah sekarang. Kita kuat sebab siapa circle kita. Dan ini bukan platform untuk anda. Kan? So, bagi tahu diorang macam mana mula-mula kau cerita kat aku yang no, kau tahu tak kampung aku kan kalau nak kahwin naik kereta kuda. Aku mati-mati ingatkan naik kereta kuda macam Cinderella. Sekali Bi kata apa? Bi kau sambung balik cerita Bi. Betapa aku dengan Cinderella. 10 minit je sebab nanti kita kena wrap up. Okay, make it short, make it sweet. Cerita kat diorang, beritahu diorang realiti hidup. Okay, kalau macam bagi Bi lah kan, macam mau gandakan tu kan, kita punya duit. Kalau Bi selalu pesan dengan anak-anak lah, kalau duit saving account jangan sekali-kali ambil. Kecuali kalau kita betul-betul memang tiada benda mau makan, barulah ambil. Kalau setakat sehari nak makan tu anggaplah itu berpuasa. Bi selalu cakap macam tu. Macam Bi kan karena saving account untuk anak sakit lain, untuk perbelanjaan lain, Bi akan buat macam tu. Bi akan campur. Biarlah macam orang cakap, biarlah kita makan ikan masin macam tu kan, makan benda-benda simple. Dia ajar anak Bi semua dan bila balik dari kedai, diorang akan kutip tahu duit shilling, diorang akan berebut ambil tu duit shilling masuk tabung masing-masing. Diorang akan berlumba-lumba siapa dahulu yang akan penuh. Macam bagi Bibi mau gandak sekiranya lah kan, biar ada duit 100 lah untuk gandakan tu kan, biar akan ambil dalam 20%, 80% tu biar akan buat kasih roll balik untuk gandakannya. Bibi memang akan buat macam itulah. Biar tidak akan sapu lah. Tu duit semua, itu modal untuk roll tu Bibi tidak akan ambil. Bibi yang ambil tu yang 20% saja untuk gandakan. Macam anak-anak pun Bibi aja macam itulah. Kalau macam anak-anak Bibi macam sekarang ni lepas PKP ni, Alhamdulillah lah. Dorang semua anak Bibi, semua yang tiga-tiga tu sekolah tu bawa tapau dari rumah. Cuma kena panas sikit lah. Bibi kena awal bangun jam 3 lebih subuh-subuh tu sudah masak tang-tong macam orang berpuasa. Masak ayam lah. Sebab malam sudah ada resipi request menu. Malam ni sebelum tidur, Mami esok mau bawa ayam goreng. Masaklah jam 3 pagi tang. Masak. Kalau dong malam ni request mau masak, bawa esok pagi bukan pergi sekolah mi, Bi akan masak mi. Macam itulah Bi buat sekarang ni. Kena bangun awal. Bagi doang. Kalau dulu Bi satu hari terus terang lah. Satu hari Bi kena belanja RM30. Anak Bi 3 orang sekolah, Bi kena belanja RM30. Sebab sekolah pagi, petang. Jadi dia RM30. Jadi sekarang, kadang ada hari dong tidak mau duit. Kalau kita bagi duit pun, dong akan masuk tabung sendiri. Jadi dong sudah pandai berjimat. Dong tahu apa makna tu berjimat. Kadang kita bagi RM3, RM5 macam tu, dong akan belanja paling-paling RM1. Kadang dong akan begitu, Mami, kawan tadi tiada belanja pergi sekolah. Aku bagi duit RM1. Tapi ini duit aku punya pakai, aku masuk tabung. Dia akan buat macam tu. So, memang ajar. Lagipun anak Bi terus terang lah. Anak Bi Alhamdulillah. Mungkin anak Bi terang hati. Bi tidak perlu pun macam, okay, beritahu ini kau kena buat ni, kena buat ni. Anak Bi semua Alhamdulillah. Biarpun anak Bi lelaki, 3 orang anak Bi lelaki yang ada sekarang lah. 1 orang perempuan. 3-3 ni ringan tulang. Dia orang selalu tolong Bi di dapur, tolong kemas rumah, tolong jaga adik. Jadi pergerakan Bi tu senang lah, selesa lah. Diorang tolong. Lepas tu bila malam-malam macam ni, malam-malam sebelum tidur diorang akan suka dengar Bi bercerita. Biarpun cerita tu kan orang cakap ni anak-anak hafal sudah ayatnya. Kadang-kadang kan belum habis cerita anak tu yang akan sambung. Tahu sudah. Oh Mami tahu sudah tu Mami. Sudah Mami cerita yang malam kemarin. Tapi diorang still lagi masih mau Bi cerita. Dia cakap Mami malam ni mau cerita apa Mami? Dia akan begitu. Kebanyakannya Bi cerita yang pasal Nabi-Nabi. Jadi diorang akan takut. Macam Bi anak Bi dulu masa Bi kerja kan pun dorang macam susah sikit lah sebab dorang mungkin selalu ditinggal-tinggal orang jaga kan, dorang susah sikit mau buat macam benda-benda wajib ni. Tapi sekarang ni Bi dah perlu
Kalau pagi-pagi subuh Binda perlu cakap sudah. Diorang lepas mandi siap baju pakai sekolah. Diorang ini bilik sebenarnya ini bilik solat diorang pinjam sekejap lah. Diorang solat sendiri. Jadi bila di rumah tu Bi cakap, "Mami kenapa?" Anak kan tanya, "Mami kenapa kita kena solat? Kan kita tinggal di pulau. Labuan ni adalah pulau macam Cik Syu lah. Pulau, Labuan ni adalah pulau." Dia akan cakap, "Kalau kita mau balik kampung kita kena naik feri, betul kan?" Anak Bi suka balik kampung. Ya, kalau kita tidak naik feri kita tidak boleh naik balik kampung. Jadi karena solat betul-betul masa tepat waktunya. Sebab kalau kita naik feri kita kena kejar waktu. Macam itulah solat. Jadi kalau mau masuk syurga mesti syurga tu apa? Syurga tu kampung. Dia akan buat istilah macam tu. Yang sekarang ni kita di Labuan ni ini bukan syurga. Kalau kita beli kampung macam syurga kan, semua benda boleh buat. Jadi anak Bi masing-masing lah apa ni berebut-rebut masing-masing lah berebut-rebut. Macam itulah anak Bi sejak selepas PKP ni banyak lah yang berubah. Jadi pun sekarang pun perbelanjaan tu lagi jimat. Anak Bi sekarang kan tu memang dah suka kan luar sudah. Tak tahulah kenapa. Kalau kita macam hujung minggu biasa sebelum ni kita akan setiap hari Ahad memang ayah dia akan bawa pergi luar, makan di luar. Dong memang dekat Labuan ni dong pergilah mana-mana dong pergi makan. Kadang malam Jumaat tu dia akan pergi makan di luar. Tapi sekarang dong tidak mau sudah. Dia cakap kita masak sama-sama di rumah masing-masing dengan menu. Si abang dengan menunya, si adik dengan menunya. Tolong. Jadi macam itulah kita jimatkan kita punya belanja dapur. Yang Bi pun anak-anak pun fahamlah selepas PKP itu fahamlah. Diorang pun jarang keluar, memang di rumah, fokus untuk di rumah sajalah macam tu. Lagi best lah sebenarnya. Sebenarnya best di rumah bersama anak-anak, santai-santai. Satu orang tang, satu orang teng. Memang best lah. Korang memang best. Oh, okey. Sebab No tak ada anak. Tapi No ni mak Sangat dengan anak-anak saudara. Sama ada anak-anak saudara DNA ataupun bukan DNA. Itu No punya kebahagiaan. Maksudnya kawan-kawan aku punya anak pun anak aku. Anak-anak saudara aku pun anak aku. So mak-mak punya feeling tu memang daripada umur No 3 tahun sampailah sekarang. Itulah mengubatkan kuatnya semangat untuk buat benda ni. Dan sebelum kita tutup cerita kita ni, No cakap terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sangat-sangat. No, Kak No minta cakap, ya Allah, ya Tuhanku, jagalah silaturahim kita. Sebab macam Bi, dia ada anak yang sakit, macam mana dia kehilangan anak dia dan macam mana dia bertahan untuk anak dia yang ada sekarang. Sebab tu dia pentingkan sangat dengan Ratu Selim. Ratu Selim sekarang ni bukan apa, sebab kesihatan tu sangat penting. Dan bukan sekadar kesihatan badan, tapi kesihatan what we call that, kita cakap kesihatan hati kita. Terima kasih sebab pilih Nur Ayu Sahad untuk bersahabat dengan aku. Terima kasih sangat-sangat. Dan Cik Su, terima kasih. Walaupun jatuh, naik, tergadah pun Nur, ada produk ke tak ada produk ke macam mana, Cik Su tetap high dekat live. Tetap tanya khabar. Tetap hantar tim bantu. Orang kata it's like, ya Allah, ya Tuhanku. Berkah tu. Dan Kak Nur selalu doakan Cik Su, anak-anak syurga dia, walaupun orang kata lain daripada yang lain, anak-anak syurga dia sangat rajin. InsyaAllah kalau korang berminat dengan cara kami, cerita kami, mungkin kita akan buat lagi sesi kedua, ketiga, macam mana dia orang menghadapi pula. Okey, dan untuk anda, betul-betul Kak Nur cakap, terapi kali ni kita lebih fokus sebab ramai orang nak turun padang, betul-betul nak bantu anda. Dan yang paling penting, nak kenal diri anda, kenal keluarga anda, kenal klien anda. Itu 3 yang betul-betul kita nak fokus. Bila kita tahu diri kita, kita tahu kita sihat, kita okey ke macam mana nak deal, baru kita boleh tolong keluarga kita, baru kita boleh tolong tim kita. Yang paling penting, kita tolong kawan-kawan kita ni kan? So, Cik Su tolong bagi tahu iklan awak yang awak nak buat NGO dekat Langkawi supaya semua orang boleh datang. Bagi tahu dia orang. Itu sangat-sangat. Stay lagi, kita akan cerita lagi kau punya
perkembangan dan macam mana kita boleh bantu lagi sahabat-sahabat yang betul-betul fokus kasih sayang keibuan. Kita go to Cik Su. Okay? Okay, Assalamualaikum. Okay. Sebenarnya ini adalah Persatuan Ayah Bonda Anak Istimewa Langkawi. Kita berdaftar dengan ROS, kita dah 4 tahun. Tapi register bawah ROS ni tahun 2012. Yalah, kita daftar 2017. 2017 kita daftar. Jadi ni dah 3 tahun lah, tapi kita tubuh benda ni 4 tahun dah. Jadi Alhamdulillah sekarang ni kita ada 55 orang anak-anak istimewa yang di bawah persatuan, dan ada yang satu family anak dia 2 orang anak istimewa, tapi dalam persatuan ni banyak yang CP, yang OKU terlantar. Maksudnya anak-anak yang comel-comel, yang ada yang sindrom, ada yang ADHD autism, ada yang hyper, ada yang ada masalah mental. Jadi kita memang sekalikan, kita bukan persatuan yang macam khas untuk satu-satu. Jadi sebab kita pun pulau, tak banyak. Jadi apa yang Cik Su nak sampaikan kepada anda-anda di luar sana, kalau katalah manalah tahu yang bersama dengan sesi live kami, kami dekat Persatuan Ayah Bonda ni, kami bukannya mana-mana NGO yang buat. Persatuan ni ditubuhkan sendiri oleh parents yang ada anak-anak OKU. Maksudnya ini inisiatif, dan semua yang pemegang-pemegang jawatan dalam persatuan ni adalah ibu bapa yang memang mempunyai anak OKU. Kita bukan ada jabatan ke ada apa-apa organisasi yang jaga kami punya persatuan. Maksudnya kami yang memang ada anak-anak istimewa, kenapa kami wujudkan? Kami wujudkan benda ni adalah sebab di Langkawi kita tak ada center, tak ada tempat untuk ibu bapa yang ada anak istimewa untuk kita nak dapat kaunseling. Kadang-kadang ibu bapa ni perlu ada kaunseling sebenarnya. Tapi kita kat Langkawi, kita pulau dan kita tak ada kemudahan itu. Jadi kalau kita nak ke Tanah Besar memakan kos. Jadi dengan inisiatif yang kita yang ada anak-anak istimewa ni adalah kita nak sama-sama support each other. Maksudnya contoh kalau Cik Su dapat rawatan yang bagus untuk Mama Aizat atau untuk Alia, apa yang kita boleh bantu kepada sahabat yang lain yang ada anak istimewa juga. Jadi kalau kita ada dana, sebab kami persatuan yang tak ada dana, nama pun persatuan, diceritanya persatuan OKU lah nama kita. Jadi yang kondola pun mak bapa anak OKU tu, jadi tak ada siapa pun ada manfaat dalam tu. Maksudnya kalau anda bagi sumbangan kepada persatuan kami, duit ni memang sepenuhnya kami guna untuk pergerakan program untuk anak-anak OKU dalam ni. Maksudnya tak ada siapa yang dapat duit-duit ni, sebab yang dalam ni tak ada orang yang berpolitik ke apa, tak. Maksudnya dalam ni adalah kita as a mother and father sahaja. Jadi sebenarnya Dr. Ayu kita dengan puan kita, sebenarnya persatuan ni kita open untuk sukarelawan. Jadi kalau ada yang nak jadi sukarelawan, boleh masuk. Sebab kita persatuan kita dalam perlembagaan memang kita open untuk orang luar. Tapi orang luar yang masuk, maksudnya benefit tu tak adalah. Sebab benefit ni memang kita bagi kepada anak-anak OKU. Jadi masuk sebagai support persatuan. Jadi mana tahu kalau Kak Ayu ataupun puan kita, sahabat kita, saudara kita, Puan B Didi nak join, insya-Allah boleh. Sebab dunia tanpa batasan. Kan sekarang kita boleh support. Jadi kita boleh tengok anak-anak istimewa dekat Langkawi ni macam mana kan. Jadi macam Cik Su, kalau secara peribadi Cik Su tak masuk pun okey. Tapi kita rasa as a knowledge sikit, kita nak bantu ibu bapa yang dalam persatuan ni yang mana yang meniaga. Jadi dengan ilmu yang Cik Su ada, Cik Su nak bagi free consultant untuk persatuan untuk nak kembangkan bisnes-bisnes mereka yang di bawah persatuan. Sebab mereka menggunakan duit tu untuk rawatan anak-anak mereka kan. Jadi kalau kata mereka ada bisnes yang bagus, kenapa kita tak bantu untuk dia orang tak payah meminta-minta dengan orang lain. Kadang-kadang kita meminta ni, kita akan sakit hati. Kita pergi jabatan tu, jabatan ni, kita macam rasa macam pengemis je, sorry. Itu yang selalunya itulah yang kami selalu rasa. Kita rasa macam, alah, mahal pula dah. Kan? Kita rasa sebab kalau kita ni boleh mewujudkan ahli persatuan yang dia orang boleh ada income sendiri, sebenarnya kita ni sebenarnya kalau duit banyak, kita tak kisahkan orang. Jadi saya rasa macam tu juga kami nak kalau boleh ahli-ahli dalam persatuan yang ibu bapa.
Sebab kita macam ni, kita perlu sokongan. Kadang-kadang bukan duit saja Kak Noh. Yang kadang-kadang yang join persatuan ni, dia orang cikgu. Tapi dia orang tak dapat sokongan moral tau. Macam tu that's why circle kita sangat hebat. Circle yang hebat. Okay. Ni dia kita punya persatuan. InsyaAllah kita doakan moga berjaya. Kalau satu hari nanti Cik Su nak jemput Kak Noh secara online bercakap untuk diorang. Sebab Kak Noh pun OKU juga, OKU fizikal. InsyaAllah Kak Noh boleh bantu. InsyaAllah. Nanti boleh PM Kak Noh apa yang Kak Noh boleh bantu in the terms of pengalaman, bidang perubatan dan macam mana bertahan. Supaya korang nampak yang anak-anak OKU pun ada harapan. Okay. So thank you so much guys. Kata tutup terakhir. Kalau hari ni hari terakhir korang jumpa Kak Noh, apa korang nak beritahu kat luar sana, join Kak Noh untuk dapatkan spark plug ni. Sebab kita pentingkan silaturahim. Bukan kerana duit. Duit perlu. Tapi yang penting silaturahim untuk kita jana lagi kewangan. So last words from Cik Su dan B. Kita ada 1 minit seorang. Go Cik Su. Okay, kalau Cik Su memang rugi kalau korang tak join sesi live ataupun sharing by Dr. Norayu Sahat ni sebab apa? Sebab dia adalah wanita yang memang dia sentiasa nak membahagikan korang walaupun waktu yang dia sedang cakap tu dia sakit even. Korang takkan nampak sebab dia nak tunjuk wajah dia yang sangat ceria yang memang dia sentiasa ya Allah orang kata positif kan. Walaupun sebenarnya kita ni sama-sama bila kita down, tapi bila kita cuba nak jadi positif untuk kawan kita. Kan sebab kita dapat rasa sebenarnya kita sama-sama down tapi sama-sama nak jadi positif kan. Dan lagi satu, bagi Cik Su, silaturahim, value dia tak ternilai. Tak ada nilai untuk kita nak letak untuk nilai persahabatan. Tak ada nilai ya. Sebab tu yes kita pergi kelas, kita bayar mungkin RM10,000. 200 ke berapa ratus ke nilai-nilai kelas yang kita pergi. Tetapi sebenarnya paling mahal dalam kelas adalah silaturahim kalau kita dapat circle sahabat yang betul-betul tak tinggal kita. Even kita tengah macam mana sekalipun. Sebab itulah value bagi Cik Su yang Cik Su dapat dalam selama setahun. Sayang korang. Okey Cik, Puan B kita pula PDD. Alright Syeta. Okay, mana ni balik Zumba. Palu pun sudah kering sudah. Kejap lagi mau mandi lah ni. Zumba. Okay. Sebenarnya memang betul macam Cik Su cakap. Joinlah dengan Dr. Norayu Sahat. Sebab dia boleh macam mengembalikan kita punya semangat yang hilang macam tu, semangat yang sudah patah je tu, semangat yang jatuh dia akan kita boleh mohon insya-Allah Noh boleh membantu. Tanyalah apapun dengan Noh, dia akan beritahu sebab dia adalah seorang doktor yang sangat bertanggungjawab. Dia pun jauh, dia still akan tanya khabar, berkomunikasi dengan apa cara sekalipun. Biarpun masa tu dia sedang on the way pergi hospital, sedang on the way pergi hospital. Sebenarnya dia sakit tapi dia masih lagi tempat video call lah, WhatsApp call. Jadi rugilah kalau korang dah ambil peluang dengan Norayu Sahat. Jangan lupa tau ikuti follow dia punya page Dr. Norayu Sahat. Yang paling penting tolong. Korang kalau cakap lebih-lebih nanti diorang tak percaya. So make it short. Tolong follow page Puan Didi dan Cik Su di Al-Azad. Sebab korang sangat terkejut page diorang bukan menjual tapi sharing pengalaman. So kalau rasa anda meniaga apa kat luar, kita doakan kita sama-sama dapat manfaat. Ilmu yang kita ada ni kita tukar idea, bantu each other. Okay, Mak bantu untuk hiburkan hati anda. So I love you guys so much. InsyaAllah kalau korang perlukan kita orang borak-borak lagi. Perlukan semua orang datang untuk berborak dapat semangat mak power ni. Kita akan jumpa lagi setiap hari Isnin. Okay guys. Terima kasih sangat Cik Su your time. Terima kasih B. So, bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Jangan boleh.